Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Sekejap saya nak membetulkan ni. Apa pula hal ni? Masalah saya ni. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Ada sedikit problem saya. Sabar saya. Hmm. 2 minit saudara ya, minta sedikit, tak maaf saudara. Aduh, hai. Tersalah tekan ni. Apa nak jadi? Minta maaf saudara, ada sedikit pembetulan. Okey. Alright, baik saudara, apa khabar saudara? Steel Solutions, saudara Arifin Hamji Hamzah, saudara Nur Aini, Spedi Pukbi, Zainur Haid, Familia. Apakah saudara dapat mendengar suara saya dengan jelas? Kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, sila beritahu saudara Sahak Ranggi, saudara Abu Samah, saudara Fahim, saudara siapa lagi, Nur Azmi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf. Ya saudara, hujan panas malam ni. Dia panas tapi tak boleh menjerit saudara. Kalau menjerit nanti dia lari. Baik saudara. Baik, saya harus memberi laporan kedudukan hari ini tentang virus corona dulu, apa yang berlaku pada COVID-19. Hari ini hari Jumaat, tanggal 6 Ogos saudara ya. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona begitu tinggi sekali hari ini, iaitu 20,889. Ini sudah masuk hari yang kedua 20,000 saudara. Dan jumlah keseluruhannya sudah mencapai 1,224,595 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, yang mengundang kematian sejumlah 158 orang. Jumlah kematian terkumpul sudah 10,177. Agak menyedihkan saya sebab ada juga kawan-kawan saya dapat laporan keluarganya yang terkena jangkitan masih lagi berperang ya saudara. Saya ingin memberi laporan kedudukan di negeri. Di Perlis 9 orang hari ini, di Kedah dia masih lagi 1,371, angka ribuan saudara. Kemudian di Pulau Pinang ada sedikit kurang, semalam 1,022, hari ini 776. Di Perak alhamdulillah disusut daripada 916 kepada 624, tapi bukanlah jumlah yang menyenangkan kita ya saudara Mok Khairi, saudara Yukni Azmi. Begitu juga di Selangor terus meningkat saudara. Selangor semalam 8,549, hari ini 8,792. Jumlah warga Selangor saja sudah 451,000. Sudah hampir setengah juta saudara. Bukan sedikit jumlahnya. Kalau dicampurkan dengan wilayah persekutuan, hari ini wilayah persekutuan mencatatkan 2,483, juga peningkatan. Jumlah keseluruhan antara wilayah persekutuan dengan Selangor adalah 11,000. Dan jumlah terkumpul sudah pun 587,000. Lebih daripada setengah juta warga di Lembah Kelang ini yang dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya meningkat daripada 50 kepada 122. Di Negeri Sembilan ada sedikit susut. Semalam 989, tetapi hari ini 986. Masih lagi banyak saudara. Di Melaka 491 susut. Tetapi di Johor ada sedikit susut, tapi masih ribuan. Semalam 1,300, hari ini 1,275. Begitu juga di Pahang terus meningkat saudara. 426 kepada 610. Tetapi di Terengganu ada sedikit kelegaan ya. Di Terengganu semalam 501, hari ini 460. Di Kelantan terus meningkat. Saudara Azmi, apa khabar orang Kelantan? Mek Kelantan macam mana ni ya?
Daripada 772 meningkat balik 938. Begitu juga di Sabah. Sabah agak mengerunkan saya sebab semalam saya 1062, hari ini 1291. Saya melihat pola-pola kenaikan di Sabah kerana 3 hari lepas 949, semalam 1062, hari ini 1291. Ada peningkatan yang agak ketara dan begitu tinggi saudara. Cuma di Labuan ada kelegaan. Semalam 15, hari ini 5 single digit. Begitu juga di Sarawak, juga ada sedikit kelegaan. Semalam 759, hari ini 652. Itulah laporan yang sempat saya berikan pada saudara berhubung dengan COVID-19 ini, di mana sehingga hari ini masuk hari yang ke-6. Baru 6 hari saudara, bulan Ogos ini, jumlah keseluruhan sudah pun mencecah 111,323 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dan sebab itu saya menerima kiriman daripada saudara Zailani Kasmin. Dia kata kalau boleh, negara sekarang ni sedang dilanda musibah yang besar dan sudah menunjukkan tanda-tanda kegawatan, kata saudara Zailani Kasmin. Dia pula menyarankan kalau boleh hubungilah Menteri Agama agar meminta para imam-imam masjid di seluruh negara membacakan doa kunut nazilah di waktu solat subuh dan meminta supaya dijauhkan dan diselamatkan warga kita dari virus corona. Begitu juga doa ini dibaca selepas maghrib. Mintalah katanya di seluruh masjid para imam dan jemaah membacakan surah Yasin dan sama-sama berniat agar Allah jauhkan dan selamatkan kita dari virus COVID-19 ini. Amalan ini hendaklah dilakukan setiap hari katanya sehingga keadaan menjadi stabil dan tenang. Semoga hajat dan doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saudara Zailani Kasmin yang begitu prihatin dengan keadaan negara kita. Dan hari ini juga saya menerima berita sedih. Isteri daripada sahabat saya Syuib, pelawak Syuib iaitu Siti Sarah. Saya bila dapat saya culipan itu, saya terpempan lah saudara. Kerana Siti Sarah katanya telah pun ditidurkan untuk melegakan supaya dia boleh bernafas, supaya dia tak ada pergerakan dan sebagainya, supaya jantungnya, supaya paru-parunya, oksigen dapat berjalan. Maka Siti Sarah telah ditidurkan. Sebab itu penguruhnya itu Nana Muhammad Rom membuat culipan di alam maya. Dia minta lah supaya kita bersama mendoakan agar Siti Sarah selamat. Kerana inilah saja yang dapat dilakukan, kerana beliau sekarang ni sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU di Hospital Universiti Kebangsaan HUKM. Kabarnya pagi tadi semalam okey sedikit, tapi pagi tadi tiba-tiba dia susah nak bernafas. Maka terpaksalah pihak hospital mengambil keputusan menidurkan Siti Sarah. Jadi menurut pada Syuib, kata Syuib keadaan Siti Sarah juga tidak berapa baik. Jadi beliau memohonlah teman-teman peminat-peminat Siti Sarah mendoakan agar Siti Sarah segera sembuhlah. Mereka telah pun berkahwin pada tahun 2011, mempunyai 3 orang anak. Kesianlah 3 orang cahaya matanya, itu Uwais Al-Qarni usia 10 tahun, Zahira Talita Zahra usia 8 tahun dan Arik Matin berusia 6 tahun. Kita bersimpatilah 3 orang anak ni, begitu mengharapkan agar ibunya segera sembuh. Saya bila sebut itu sebab dada saya, sebab saya tahu Siti Sarah seorang yang baik, dan inilah pasangan yang tidak menyombong, pasangan suami isteri yang sentiasa menghormati warga-warga yang macam saya ni yang berusia lebih. Bila saya jumpa dengan saudara Syuib, dia kata jumpa dengan taiko wartawan hiburan, dia kata. Jadi bagi saya mereka tahu menghormati, bukan kerana menghormati saya tidak. Saya melihat tidak ada kesombongan bagi kedua-dua mereka ni. Jadi sama-samalah kita berdoa agar Siti Sarah segera pulih, agar dunia seni ini kembali gemerlap semula. Dan biarlah supaya Syuib itu dapat terus bernyaka untuk kita saudara ya. Dan sebenar-benarnya saudara, di negeri China sekarang ni saya dapatan saya sejak semalam, iaitu new COVID virus dikatakan telah pun merebak di 3 belah negeri besar termasuk Beijing. Kerana para saintis di China mempersoalkan keberkesanan vaksin yang nampaknya sudah tidak memberi kesan untuk melawan virus COVID-19 ini. Dan
nampak-nampaknya bertambah lama lagi lah kita berada dalam suasana yang tidak menentu ini. Sebab negara China kalau 13 daerah tu jutaan, bukan sedikit rakyatnya. Dan jangan lupa, virus corona ini bermula daripada Wuhan di China. Jadi saudara, sebab itu saya mengharapkan agar kita berusaha untuk pertama sekali saya kata penjarakan sosial. Yang kedua, bila kita keluar rumah pastikan kita pakai pelitup muka ataupun dan juga penutup supaya kita tak menyedut. Tak tahulah ada kuman tak kuman, sebab viral ini dia merebak bukan melalui sentuhan. Dan bila saudara balik ke rumah, pastikan jaga kebersihan, cuci tangan ataupun terbaiknya mandi. Ingat saudara, jagalah keluarga saudara, jaga diri saudara. Saya tak mampu untuk kehilangan saudara yang begitu setia dengan bersama. Kalau boleh kita harus bersama-sama, sebab di hadapan kita ni masih banyak lagi cabaran yang harus kita hadapi. Saudara, usai tentang virus corona, kita masuk tentang sedikit tazkirah pendek. Sebab itu daripada Muhammad bin Sa'ad, dari Sa'ad, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mencaci orang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Itu kata Ibnu Majah. Jadi pengajarannya, kita sama orang Islam, janganlah kita mencaci atau melakukan perbuatan fasik. Dan kita harus memerangi orang Islam itu, termasuklah perbuatan mereka yang kufur. Allah melarang orang beriman dari saling mencerca. Jadi sebab firman Allah terdapat dalam ayat Al-Hujarat, ayat yang ke-11 katanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan yang lain. Kerana boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesuai iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi pengajaran daripada ayat itu, pelajaran saranan daripada baginda Rasulullah SAW, kita elakkanlah untuk saling mencela. Jangan kita bermaki-maki saja. Dan mutiara kata kita hari ini adalah, wang yang kita cari tidak semuanya dapat kita gunakan. Wang yang kita simpan nanti kadang-kadang akan menjadi rebutan keluarga. Tetapi wang yang kita sedekahkan itulah nanti yang akan menjadi pemberat kepada amalan kita. Terbaiknya bila sudah ada wang, sedekah. Sedekah itu adalah menambah rezeki yang ada. Itu tuntutan saudara. Terima kasih saudara Hibil yang ada kiriman mutiara kata-kata yang cukup indah dan berarti pada kita. Baik saudara, salam moratorium, salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau kita berbelanja lebih, negara akan bankrupt. Saudara, dan saya mengharapkan kalau teman-teman yang dah dapat, saya dapat kiriman mengatakan cuma dapat 1,000, setengah lagi masih lagi terkekiar, tak dapat lagi. Bersabarlah saudara, sebab sepatutnya melalui ada 3 hari lepas, hari ini 6 bulan. Bersabar, itulah yang dapat kita lakukan. Berdoa agar kumpulan wang simpanan pekerja segeralah menguruskan pengeluaran wang anda. Dan saya juga masih lagi memberi peringatan kepada saudara semua bahawa kalau boleh, sila ambil perhatian. Kalau ada sesiapa yang menggunakan nama saya atau menggunakan gambar saya, menghantar kiriman, sila abaikan. Sebab saya tak pernah pun, kerana mereka meminta dan menawarkan, kononnya saya risau ni lah, sekata atas nama Grand Global, tak pernah wujud pun, tak pernah datang pun, saya tak pernah berurusan dengan saya. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu mengaku, pertama sekali yang terbaik saya rasakan adalah delete lah. Tak payah nak layan, sebab bila anda buka saja telefon itu, maka waktu itu jugalah saudara, data-data anda akan masuk dalam akaun mereka dan mereka boleh melakukan tindakan lebih teruk lagi. Mungkin akaun anda boleh dicuri dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang ni, orang sanggup melakukan apa saja saudara demi untuk mencari keuntungan diri mereka. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah katak-katak di kolam air mata rakyat. Katak-katak di kolam air mata rakyat. Sebelum saya memberi pencerahan tentang tajuk malam ini, mari kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Kata Pak Nazir, dari Tampin ke Kota Melaka bersama Pak Lah bertemu sahabat. Ada pemimpin
sanggup menderhaka, merasakan dirinya paling hebat. Jadi saya merasakan bahawa Pak Nazil juga sudah mula tidak senang dengan apa yang berlaku dalam suasana politik kita hari ini. Sebab itu beliau mengirimkan pantunnya sebegini untuk mengingatkan pada kita. Kemudian katanya lagi, pagi-pagi memetik lada, jual laku di Pekansari. Sungguh tinggi ilmu di dada, sayang perilaku, merugi diri. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti dan cukup bermakna dengan bahasa yang indah. Ya, moratorium. Terima kasih. Terima kasih. Bukan saya ingat moratorium. Saya ni old school ni kadang-kadang terlajak. Saudara. Dan saya sekali lagi ingin mengingatkan pada kawan-kawan, saya tak marah untuk saudara nak cari pendapatan. Saya tahu apabila mereka melakukan suntingan, masukkan dalam YouTube apa semua tu, mungkin ada bayaran yang anda terima. Saya tak ambil kisah. Saya tidak pernah menuntut dan sebagainya. Saya bagi pencerahan ini boleh. Tetapi saya minta jangan diculik pendek-pendek, 5 minit, 10 minit dan melarikan maksudnya. Sebab itu saya katakan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube ataupun Instagram ataupun dalam Facebook dan sebagainya, itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana kadang-kadang saya lihat lari daripada maksud yang saya sampaikan, dan saya sendiri pun tidak mempunyai kemampuan untuk melihat, menilai. Jadi setiap komen-komen daripada pembaca apa semua saya tak boleh nak, saya tak ada kemampuan. Jadi semua itulah tanggungjawab anda. Berfikirlah sebelum anda melakukan culipan ataupun melakukan suntingan, saudara. Sebab ini boleh mendatangkan maksud yang berlain. Saya nampak ada 4-5 kadang-kadang tu. Satu malam ada 3. Saya lebih suka kalau nak pakar-pakar lah semua. Apa salahnya? Bila saya memberi pencerahan ni, saya punya pencerahan ni dari A sampai Z. Daripada A, B, ada step by step. Dan juga, saudara, saya ingin mengingatkan, ini adalah pencerahan politik. Dan kita prinsipnya, asasnya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan waktu yang sama, saudara, saya mohon gunakan bahasa yang baik. Janganlah kita gunakan bahasa yang teruk-teruk. Sebab saya lebih senang kalau saudara menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Kita warga cinta damai, saudara. Jadi kalau boleh, gunakanlah bahasa yang baik-baik, saudara. Baik. Now kita masuk bab pertama. Nampak gayanya sekarang ni pesta jual beli wakil-wakil rakyat macam saya kata semalam tu masih berjalan. Dan hari ini Ibu Pejabat UMNO kabarnya telah pun hantar senarai sepenuhnya. Ini beberapa orang ahli parlimen yang telah pun menandatangani surat-surat untuk menarik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional untuk tetapan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kerana beberapa hari lepas Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri mengatakan bahawa 40 orang lebih. Jadi yang tidak menyokong cuma 8 orang katanya. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Presiden mengambil keputusan, hantarlah semua sekali. Sepatutnya begitu, saudara. Jadi kalau begitu keadaannya, saya dipahamkan walaupun banyak orang mengatakan parti-parti pembangkang dalam pendapatan saya, kumpulan daripada DAP yang masih lagi mahu bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional adalah keluarga Lim dan juga ini Tony Puah. Kabarnya begitulah, sebab sekarang ni dalam DAP pun pecah. Jadi kerana sepatutnya ini untuk mengimbangi, bila UMNO tarik sokongan, carilah mana-mana pun. Saya tak ambil tahu lah benda tu. Tetapi saya dipahamkan CSA lah. CSA tu perjanjian, boleh membantu itu ini apa semua tu. Itu terpulang lah, itu cara mereka berpolitik, saya tak ambil kisah. Tetapi saya dipahamkan Anthony Loke tak ada dalam kumpulan itu. Saya ada juga teman-teman saya yang baik dengan Anthony Loke. Saya juga dipahamkan tidak juga pada keluarga-keluarga Gobind Singh Dio dan sebagainya. Begitu juga anak Pipato di Pulau Pinang. Tak ada, yang cuma ada mungkin Lim Goh Eng seorang dan juga bapaknya, itu Lim Kit Siak. Yang lain tak ada. Dan serta mungkin Tony Puah. Yang lain tak ada sebenarnya. Jadi saya tak tahulah
Kalau begitu keadaannya dengan keadilan, DAP, Parti Amanah Negara PAN, Parti Muda yang tidak menyokong kepimpinan ataupun kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu saya katakan yang terbaik Tan Sri exit clause. Tak payahlah kita nak menegakkan benang basah. Dah tak ada lah. Kerana pejuang dan warisan yang selama ini diharapkan oleh pimpinan dalam pada PBM, pimpinan dalam Perikatan Nasional juga menyatakan ketetapan mereka, iaitu Parti Pejuang dan Warisan mengatakan walaupun orang kata bakal sokong, tak ada. Dapatan saya tidak. Warisan memanglah dengan jelas, sebab sepanjang saya katakan semalam, saya berbual sendiri dengan pimpinan daripada Warisan. Tak perlulah saya sebut siapa namanya, tapi mereka adalah antara pimpinan tertinggi dari Parti Warisan di Sabah. Mereka kekal dengan keputusannya untuk tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Memanglah kalau nak ikut pun, kalau saya jadi Datuk Syafiq Abdal pun, saya pun marah. Dah jadi ketua menteri boleh kena gentap jawatan ketua menteri. Kerja tak selesai lagi, usaha untuk membangunkan rakyat di Sabah tak selesai lagi. Pembangunan tak berlaku di Sabah. Jadi tentulah marah. Jadi dapat sokongan macam mana? Dan saya melihat kenyataan media daripada Yang Berhormat Datuk Presiden UMNO, katanya kenyataan Perdana Menteri dalam keputusan khas mendakwa kerajaan masih mempunyai majoriti adalah tidak benar. Itu kenyataan Dr. Zaid Hamidi. Ya, dia kata sebelum ini Perikatan Nasional hanya mempunyai 114 ahli parlimen yang menyokong. Ya, kata saya telah mempersembahkan warkah yang melampirkan tambahan surat akuan bersumpah ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO untuk tatapan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Setelah Majlis Tinggi membuat tetapan mutakhir pada 3 Ogos lepas, nyata bahawa never turning back, tidak ada pusing belakang lagi. Jadi ini keadaan saudara. Saya cuma ingin mengingatkan pimpinan di tingkat 38, khususnya Datuk Seri Presiden dan pimpin-pimpin tinggi UMNO, apa yang berlaku hari ini wajarlah diambil perhatian oleh pimpinan. Kerana untuk masa hadapan, kalau kita nak meletakkan calon, kena fikir betul-betul calon tu. Apakah calon yang akan kita hantar untuk jadi calon ahli parlimen ini kukuh jati dirinya. Jadi kalau kita letak sembarangan, jadi inilah jadi sekarang. Orang melihat dengan cukup hina saya. Saya dapatan saya, teman-teman hantar kiriman telefon dengan saya, marahlah. Apakah ini caranya ahli parlimen UMNO? Saya kata jangan salahkan Parti UMNO. Kerana kesilapan pemilihan calon-calon. Kalau calon itu meletakkan kepentingan diri, apa boleh kita buat? Jadi mereka menyatakan macam mana? Kena tengoklah Parti Amanah. Pimpinan Dato' Saudara Mat Sabu tak bergerak seorang pun. Cuma dia kata Parti Keadilan tu adalah sebab ditarik oleh Azmin Ali. Saya kata sebab dulu lagi saya kata bahawa UMNO Amanah senasib. Sebab adanya dalang-dalang, adanya parasit dalam parti. Tapi alhamdulillah, hari ini Parti Keadilan telah pun melakukan pembersihan. Saya berkeyakinan pimpinan akar umbi di Keadilan dan pimpinan-pimpinan tertinggi Keadilan, mereka sudah mempunyai warga pimpinan yang jelas dan tuntas ala tujuannya. Begitu juga dengan UMNO. Saya mengharapkan agar Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zaid Hamidi dapat memikirkan. Kalau dulu kita mengatakan bagilah ruang untuk calon muka baru 30%, saya kata sudah sampai masanya lebih daripada itu. Sampai 40% pun tak apa. Kerana kita kena ingat, sebab kerana ketamakan, kuasa dan tiada jati diri, mereka yang di atas itu tega menjadi pengkhianat kepada ahli akar umbi. Sebenarnya apa yang mereka lakukan, mereka khianat bukan pada parti saja, mereka khianat pada ahli akar umbi. Jadi kena cari orang yang tiada kepentingan. Orang bila melihat kuasa itu dia lupa, dia mabuk pada kuasa. Jadi sebab mereka boleh meninggalkan ahli akar umbi begitu saja tanpa memikirkan bagaimana susahnya, jerihnya, peritnya warga UMNO akar umbi menjulang mereka, akhirnya berjaya menjadi ahli parlimen, tapi mereka sanggup mengecewakan saya. Jadi sebab itulah bila mereka berada di atas, sibuk fikir nak cari projek. Inilah yang saya katakan kesan daripada kalau bila mereka bertanding di peringkat bahagian misalnya,
Mereka menawarkan wang ringgit. Mestilah ada penaja di belakang. Jadi bila mereka terpilih sebagai ketua bahagian atau pimpinan utama di bahagian dan dapat jadi calon sebagai wakil rakyat, bila menang sebagai wakil rakyat, mereka berhutang dengan penaja di belakang. Jadi mereka akan menagih mencari projek bukan untuk rakyat, untuk orang menaja dia. Everything got price to pay. Segala-galanya ada harga, ada nilai yang perlu dibayar. Jadi sebab itu saya mengharapkan warga akar umbi kita harus menentukan daripada peringkat awal. Peringkat pemilihan parti kita di peringkat cawangan lagi. Kita cari pemimpin-pemimpin yang mempunyai, yang tidak meletakkan perjuangan ini untuk boleh digandai ataupun dijual beli. Pimpinan muda khususnya. Jadi saudara Muhammad Zaman bagi 50%, saya setuju. Sebab anak muda kita sekarang ni pun bukan calang-calang orang. Dan saya melihat dalam pergerakan pemuda di bawah pimpinan saudara Ashraf Wajidi, saya dulu kadang tegur juga dia. Saya kata saudara mesti ingat pemuda ni memanglah dia tidaklah anak muda, kadang-kadang telajak lah sikit, tegur sana tegur sini. Jadi walau bagaimanapun bila ada orang bertanya dengan saya, dia kata macam mana ni kadang pemuda lebih laju daripada presiden. Ucap sana ucap. Saya kata memanglah sejak dari daripada azali lagi. Bila UMNO ditubuhkan, ketua pemuda ni dia selalunya adalah bukan menyanggah tetapi lebih laju. Kerana itu naluri anak muda. Dan saya melihat saudara Ashraf melaksanakan dan semakin mampan dia punya pimpinannya. Dan saya rindukan pergerakan pemuda UMNO zaman kita dulu. Zaman waktu pergerakan pemuda UMNO dipimpin oleh almarhum Datuk Harun Idris contohnya, yang meletakkan kepentingan bangsa mengatasi segala-galanya. Beliau reda walaupun dituduh dan sebagainya, walaupun beliau dikhianati sehingga dihantar ke penjara oleh mereka-mereka yang mau mengkhianati perjuangan. Baginya dia tidak akan bertolak ansur. Dan kita tahu bagaimana kesannya yang Muhammad almarhum Datuk Harun hantar ke penjara oleh kesan oleh percaturan komunis. Bukan kita tak tahu domino teori dan sebagainya, tapi bagaimanapun dia diselamatkan oleh warga UMNO sendiri yang sedar. Kemudian datang pula pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengalami zaman itu, pemuda waktu itu dengan masyarakat madaninya apa semua. Kita jangan lupa jasa orang. Saya minta saudara kalau boleh jangan lupa jasa orang. Sebab kita sekarang ni dia dah dalam PKR ni, kita tolak ke tepi, kita bantai, tak boleh. Tak ada. Bagi saya dia pernah berjasa memimpin pergerakan pemuda. Dan waktu jadi timbalan presiden, bagaimana agak kau cium tangan dia. Sekarang ni kau maki hamun juga. Ini saya tak suka budaya ini berada dalam UMNO. Budaya-budaya ini perlu dikikiskan. Begitu juga waktu Datuk Seri Najib memimpin pergerakan pemuda, begitu mantap. Kami menggerakkan wawasan pemuda wirawaja. Dan kita merasakan sebediko yang cukup kukuh. Jadi saya mengharapkan benda itu, semangat itu, isma itu dikembalikan. Isma waktu Datuk Seri Najib memimpin pergerakan pemuda, kita sama tak ada fikir soal duit. Saya ingat lagi boleh tanya dengan saudara Fatah Ismail, sekarang ni jadi pengurusi angkasa. Saya ingat lagi dia datang Kuala Lumpur tercabut tayar kereta Toyota. Ramai kawan-kawan saya yang waktu itu kereta paling besar pun saya ingatlah arwah Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jadis je, sebab dia adalah orang korporat. Dia je semua pakai BMW. Lain tak ada saudara. Begitulah kita punya berjuang. Kita pergi menelusuri seluruh negara, berjumpa dengan ahli-ahli UMNO, menyemai kasih sayang. Saya harap pimpinan Datuk Ashraf Wajidi, begitu juga waktu era pemuda UMNO dipimpin oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, juga ada elemen-elemen begitu. Sebab waktu Datuk Najib jadi ketua pemuda, beliau adalah sistem politik. Tetapi selepas itu mula nampak pemuda lembik sikit. Tetapi hari ini pemuda di bawah pimpinan saudara Ashraf Wajidi, saya sudah nampak auranya. Dan saya harap anak-anak muda teruskan perjuangan ini. Kukuhkan semangat kita. Apa saja yang lontarkan oleh pimpinan tingkat 38 perlu disambut dan kita berjuang. Jangan takut. Jadi kalau ada wakil rakyat yang tak mahu bersetuju dengan kita, kita songsong. Jangan risau. Pemuda mesti tahan lasak. Pemuda mesti berani. Pemuda harus menyuarakan suara kebenaran. Dan saya adalah lahir daripada kilang pemuda. Sebab itu sampai sekarang lagi semangat saya masih lagi semangat kepemudaan. Kita dengan slogan kita macam-macam. Dan kita tidak hanya meletakkan slogan semata-mata saja. Kita membuktikan bahawa jiwa kita, jiwa perjuangan.
Dan saya dahagakan melihat anak-anak muda. Sebab itu saya sendiri akan bercakap dengan Presiden. You sendiri datang daripada Kilang Pemuda, give a chance to pemuda kali ini untuk diberi peluang kalau ada berlaku pilihan raya, let them 50%. Dan bukanlah pergerakan pemuda saja, termasuklah juga Puteri UMNO. Jangan lupa, saya cukup seronok melihat Zaidah Zarek berjuang begitu all out. Saya kadang-kadang bila tengok benda itu bersemangat, seram bulu roma. Kalau inilah Sri Kandi yang ada pada kita, inilah pimpinan masa depan negara. Kalau dapat ditonjolkan lagi ramai lagi putih-putih UMNO, ketua-ketua pergerakan pemuda, mereka inilah calon. Sebab kita akan pergi. Saya sedar insaf bahawa saya juga akan pergi. Tapi apakah saya akan menutup mata saya ini meninggalkan kepimpinan yang lesu, yang mudah dibeli, yang boleh lalai, boleh alpa hanya oleh santunan wang ringgit dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan ini tak berlaku. Sebab itu saya melihat saudara saudara Ismail Nazum. Saudara Ismail Nazum dia hantar tulisan kepada saya, dia kata, tolonglah sebenarnya. Saya akan nyatakan, dia kata dalam perbalahan politik yang ada hari ini, dia kata rakyat dapat apa? Betul. Apa yang dia katakan ada kebenaran. Rakyat dapat apa? Kami tak dapat apa-apa jika anda semua terus bergaduh di atas sana, dia kata. Kami tidak mahu dengar cerita undang-undang, akta itu, akta ini yang anda ciptakan hanya untuk mengenyangkan perut dan tembuluk anda. Itu kata saudara Ismail Nazum bin Abdul Hamid. Kemudian katanya lagi, kami semua tidaklah sebodoh yang anda sangka. Kami faham bahawa kita semua sedang menghadapi krisis kesihatan. Bukan kami tak faham. Kami tahu bahawa kita negara menghadapi krisis politik. Kita tahu bahawa ekonomi negara dalam keadaan merudum. Dan begitu juga dengan pendidikan. Anak-anak terpaksa belajar di rumah. Pendidikan anak-anak tergendala. Anak-anak sekolah rendah masih lagi sukar. Anak-anak yang berada di sekolah rendah sukar saudara, sebab mereka belajar di rumah. Bagaimana yang di kawasan desa, di kawasan luar bandar? Apakah lengkap peralatannya? Okeylah kalau yang mereka yang tinggal di kawasan semi urban ataupun kawasan separuh bandar, okeylah. Tapi kalau yang tak ada internetnya macam mana? Pembelajaran tergendala anak-anak kita. Ini adalah bunga-bunga bangsa yang perlu diberikan pendidikan, perlu diberikan perhatian. Ini tidak terlaksana. Jadi saya merasakan bahawa pimpinan harus melihat soal ini. Jangan hanya berpolitik. Betul lah kata saya semua tadi. Kemudian dia kata bakul makanan yang diberi. Dia kata bakul yang makan diberi pun sekarang ni tinggal kotak saya lagi. Itu pun dia kata kotak-kotak ni kami kumpul. Bukan apa, untuk dijual dapatlah sebungkus 2 bungkus Maggi Mee. Saya sedih mendengar kenyataan begini. Rakyat kena susah. Dan mereka berada di anjung kuasa masih lagi berdebat, berbalas-balas. Sokongan sana lah, sokongan sini. Bergaduh sana, bergaduh sini. Memalukan bangsa kita. Tadi dia kata anda sama ada di pihak penyokong atau pembangkang berhujah untuk memenangkan idealisme masing-masing. Tetapi apakah anda dapat melihat bagaimana ahli-ahli peringkat akar umbi bukan sahaja hidup menderita, perit. Dia kata pelik dan benar berlaku depan mata hari ini kerana minoriti cuba mengawal majoriti. Anda nak sokonglah siapa pun, kami tak ambil kisah, tetapi berilah keizinan kami untuk tidur dengan nyenyak. Saya berkali-kali saya katakan, rakyat tidur di buru mimpi ngeri. Itu saudara, terima kasih saudara Ismail Nazum yang sempat saya santuni tulisan beliau. Dan saya malah nak cakap ada sebelum saya sampai pada babnya, saya juga menerima kiriman daripada saudara Azhar Jebat. Dia kata sebenarnya UMNO tak lemah. Bila kita kalah PRU14 dulu, UMNO tak berpecah. Tapi bila kita tak jadi kerajaan, tetapi kerana pemimpin yang kemaruk jawatan, tamakkan kuasa, maka hari ini musuh dapat memecahkan, melemahkan UMNO. Mereka sudah memecah belahkan UMNO. Jadi sebab itu dia kata, wahai ahli-ahli peringkat akar umbi, bukalah mata anda. Tengoklah kejahanaman yang mereka lakukan melalui pimpinan UMNO yang mengkhianati perjuangan. Mereka menderhaka bukan hanya pada parti, mereka juga sanggup bersekukuh dengan orang yang menderhaka dengan raja-raja Melayu. Jadi sebab itu kita harus tetapkan, kukuhkan kita punya semangat yang jitu untuk UMNO. Itu kenyataan daripada saudara Azhar Jebat Moden. Terima kasih saudara Azhar. Kemudian Taufik Pawana Tahir, dia kata pencerahan malam ini, dia kata kalau boleh jelaskan, dia kata bahawa Pak Zahid ni adalah Presiden UMNO yang sebenar. Tak payah tengoklah dengan Pak Mahir tu. Dia buat sidang apa, terus tambah je dia kata.
Sedangkan realitinya Presiden, kita ni ada bapa. Anak-anak ayam ada induknya. Kita keluarga ada induknya. Bukan boleh sembarangan. Kemudian apa kata tulisan Zizi? Zizi hantar tadi dia kata, tolonglah Datuk beri pencerahan sikit. Sebab dia kata, Nazri Aziz kata dia tak akan jawab surat itu. Dan dia akan akur arahan dari Dewan Tertinggi Barisan Nasional sebab dia bertanding atas tiket Barisan Nasional. Itu kata Zizi lagi, tapi setahu saya Datuk calon PRU15 bagi MCMIC ni hanya pengurusi BN sajalah kena yang luluskan. Minta pencerahan. Saya kata betul, memang ada kebenaran yang disebutkan oleh Datuk Nazri bahawa mereka yang jadi ahli parlimen sekarang ni adalah calon Barisan Nasional. Tetapi kena ingat, asalnya di mana kamu berpaksinya, landasannya UMNO. Bila UMNO buat ketetapan, kena ikut parti kampus. Ini dah jadi macam setenggang lah. Bukan setenggang, lebih teruk, lebih setenggang lagi saya. Duduk dekat Paris 4-5 hari, lebih merasakan diri macam orang Perancis pula. Pemikiran sana. Itu keadaannya. Sebab dia asalnya daripada UMNO. Kamu bertanding atas parlimen, betul, sebagai ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau nak kita kira begitu, so Tan Sri Muhyiddin kena akur lah cakap Tan Sri Adab Datuk Anwar Ibrahim. Sebab dia bertanding atas tiket ini keadilan. Kenapa dia tubuh Parti Perikatan Nasional? Boleh. Tak, kalau kita nak argue, kalau kita nak berdebat, saya malas lah berdebat sebab dia orang ni semua gunakan undang-undang. Tapi dari segi logika ni, yang menggunakan tiket sebagai Barisan Nasional, mereka masuk dengan Perikatan Nasional. Bagaimana pula dengan parti PBM? Begitu juga dengan yang daripada Parti Keadilan. Semua tu dulu bertanding atas tiket Parti Keadilan. Jadi tak apalah kalau gitu. Konon-konon merasa bahawa kami adalah ahli parlimen lah, Barisan Nasional, akur. Tunggulah. Bagi saya tunggu sajalah. Dan tindakan disiplin ni dia ambil atas tiket UMNO. Apa pula kata Pok Jis? Pok Jis dia kata hari ni, dia kata bolehlah mereka membeli buru-buru untuk dipelihara menjadi katak. Jadi persoalannya sekarang ni, kata Pok Jis, datang dari mana duitnya yang digunakan untuk membela dan membeli katak-katak ni? Adakah kerana kuasa yang ada pada mereka dan boleh bertindak suka hati? Jadi sebab itu dia kata mana pergi SPRM yang perlu menyiasat dan mengambil tindakan. Jadi Pok Jis dia kata perlu ada tindakan. Ya, sebab dia kata saya ni kuranglah faham sikit bab agama ni. Tapi adakah di dunia satu lagi nanti mereka boleh membeli malaikat-malaikat yang menyoal kisah-kisah atau perbuatan semasa di dunia? Maklumlah, mereka ada kuasa. Dan ini adalah untuk peringatan kepada ahli parlimen UMNO. Kami ahli akar umbi UMNO sedang memerhati tindakan anda dan sebagainya. Itu kata Pok Jis. Syahruddin Yahya pula dia kata yang teman nampak semua pemimpin UMNO yang jadi menteri dan berjawatan GLC tak akan mengikut kehendak pucuk pimpinan tertinggi kerana tembolok dan mereka sukar untuk keluar dari tak nak keluar daripada UMNO kerana mengharapkan Parti Keramat untuk terus jadi penghuni Parti Keramat ini. Sebab dia tahu tapi tak nak keluar. Itu keadaannya. Rasdan Rahman dia kata UMNO dan Pakatan Harapan serta pembangkang lain perlu bersatu untuk selamatkan negara. Ketepikan segala ideologi politik. Sekarang ini dia kata apa yang ada pimpinan Perikatan Nasional hari ini sudah teruk keadaannya. Jadi perlulah diperbetulkan. Saya juga terima daripada sahabat kita Chun Yi Wan. Dia kata dalam keadaan begini skim opting Tan Sri Muhyiddin berjaya memusnahkan UMNO dia kata. Dan jelaslah dia kata kali ini bahawa ular lidi sudah pun mampu menelan gajah. Malu juga kita, tapi saya kena cakap terus terang. Ini pandangan daripada warga bukan Melayu melihat parti kita. Dia berbanding dengan pemimpin UMNO yang kelihatan tiada accountability dan integriti sehingga tergadai kesemuanya. Termasuklah mereka ini sepatutnya menarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional sebelum 1 Ogos. Jadi mereka hanya sekadar melaungkan perjuangan bangsa selama 62 tahun. Tapi akhirnya terungkai. Kalau bukan kerana projek, mesti ada duit masuk poket. Tak malu kita ke saudara? Orang menegur kita dalam keadaan ini. Kemudian seorang lagi, dah bukan Melayu, saudara Chandran Ramanathan. Dia hantar, dia kata, well said, dia kata, pemimpin yang tidak berhati perut, tidak kisah pasal rakyat. Dia kata, imbaslah kembali 2-3 hari yang lepas. Angka COVID mencanak naik. Jumlah yang mati pun naik mendadak sampai 257 orang sehari. Tapi dia kata tak ada seorang menteri pun
yang menyebut atau memperkatakan permasalahan ini. Apa yang berlaku lain tak ada adalah jawatan. Rakyat sengsara dan menderita. Jadi dia kata sampai bila macam ni? Ini realiti saudara. Saya lihat juga saudara Makno Yunus, dia kata 31 Majlis Tinggi UMNO tu maklum akan terus dengan PN hingga September sebab demi rakyat dan bentrah COVID. Jika kes bulan September masih 20,000 harian macam mana? Saya kata bukan 31, dah kurang lagi saudara. Sekejap lagi saya akan ulas lagi. Kemudian saya dapat lagi dah akhir sekali Nuha Fariha. Nah, saya perlu menyantuni teman-teman yang sempat mengatakan pada saya, dia kata salam tu, dia kata Allah Maha berkuasa. Di waktu getir ini, saya rasa ini Nuha ni mungkin dia wanita lah. Di waktu getir ini mereka nak tunjukkan wajah sebenar. Jadi Allah tunjukkan wajah sebenar pemimpin. Mana yang benar ikhlas, mana yang hanya penting kan tembolok sendiri. Memang dia kata kami rakyat rasa lemah sangat dengan pemimpin bongkak yang gilakan kuasa. Nyawa rakyat seperti tiada nilai bagi mereka. Mereka langsung tak rasa bersalah terhadap apa yang berlaku. Tapi ingat, kita perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Janji Allah pasti kepada pemimpin yang sedang berkuasa, janganlah terlalu takbur dan bongkak dengan kuasa yang ada hingga pertaruhkan nyawa rakyat untuk kekal berkuasa. Itu adalah antara curipan kawan-kawan yang menghantar kiriman pada saya, yang mereka juga prihatin dengan suasana keadaan dan mereka kecewa. Dan mereka kecewa dengan apa yang berlaku pada dalam suasana politik, dalam lanskap politik kita hari ini, saudara. Jadi sebab itu saya kata, mereka masih lagi terus berpesta dalam kolam. Kolam itu tadi yang airnya adalah air mata rakyat. Kerana semalam semua dah tahu 20,000 lebih yang dijangkit oleh corona. Dan hari ini juga 20,000 juga. Kematian lebih daripada 10,000 dah. Nak tunggu sampai bila? Sampai bila nak tengok mayat-mayat ini terlongkang di tepi jalan? Takkan nak jadi macam Wuhan. Dan kita kena ikut terima hakikat ekonomi mengelongsor teruk, bukan sikit. Semua orang sekarang ni tengah tenat. Tapi mereka yang ada gaji, yang duduk dalam GSC, yang duduk sebagai menteri dan sebagainya, nanti malah menteri okey lah. Tapi rakyat macam mana? Mereka tak fikir. Yang mereka tahu adalah nak kuasa. Sedangkan hari ini kita melihat kepimpinan yang ada hari ini sudah gagal. Bila kita kata gagal, mereka marah. Tak gagal macam mana? Macam tadi, bila berlaku dah 20,000 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Sehari, tak ada siapa pun menteri yang bercakap. Tak ada pula persiapannya macam mana nak menangani. Saya dah bangkitkan tadi macam permasalahan anak-anak di sekolah. Dia yang sekarang ni bawah peringkat sekolah rendah. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kalau mereka tidak punya iPad, macam mana nak belajar? Kalau internetnya. Ingat saudara, jangan lupa di Sabah, apa berlaku di Kelantan, pelajar yang belajar di universiti pun terpaksa panjat bukit untuk mendapatkan line untuk dapat pencerahan, untuk dapat ini internetnya. Tak ada internet. Bagaimana di Sarawak, macam mana di Sabah, macam mana di kawasan-kawasan pedalaman di Kota Baru sekitar Kelantan, di Gua Musang, di Kamora Highland, macam di Kedah, macam di Perak, di Penang, Ceruk Tukku, macam di Perak, kawasan saya sendiri. Ini adalah kawasan-kawasan pedalaman. Dan apakah telah dipikir? Apa pengumuman diberi? Tak ada. Sedangkan mereka ada 70 orang menteri. Saudara, begitu juga 2 juta hilang pekerjaan. Macam mana mereka nak cari kehidupan? Ini masalah. Jangan ingat kamu bagi makanan sedikit, itu cukup. Jangan ingat kamu bagi sekali one off RM500, itu cukup. Kamu bagi 500, sebenarnya 2-3 bulan lagi baru nak bagi lagi 500. Ini bukan cara, itu macam budak-budak rincit-rincit. Boleh keluaran wang daripada kumpulan wang sebenar bekerja. Cuma 5,000 tapi bayar 1,000. Sampai bila? Rakyat mau terus hidup. Anda sedap memegang kuasa dan sebagainya. Ini keadaannya saudara yang saya rasa tidak selalu berlaku. Sebab itu hari ini saya agak terpempan lah apabila ternyata lepas daripada persidangan media yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Sabri, tiba-tiba Ibu Pejabat UMNO sudah pun didatangi oleh sepucuk surat. Kerana katanya keputusan penangguhan pemilihan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, bahagian dan cawangan UMNO adalah tidak sah.
Ini kerana Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bertanggungjawab untuk memastikan semua aktiviti dan pentadbiran pertubuhan berdaftar dilaksanakan sejajar. Berdasarkan minit mesyuarat MKT UMNO, maka Jabatan Pendaftar Pertubuhan berpandangan bahawa keputusan tersebut adalah tidak sah. Saya agak hairan. Saya dah hairan kerana kita tengoklah rentetan peristiwanya. Dan mereka mahu supaya dia adakan pemilihan pula lah. Dalam keadaan sekarang nak ada pemilihan. Habis, ini Parlimen kau buat sedap. UMNO suruh bersidang. Nak bunuh ahli UMNO. Ini keadaan saudara. Saya rasa pelik. Tiba-tiba je. Kalau kita tengok rentetan peristiwa je. Pada 19 Februari 2021, Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO bersetuju menangguhkan pemilihan. Kemudian 27-28 Mac, Pimpinan Agung UMNO secara maya bersemuka juga bersetuju. Kemudian 25 April, Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO memutuskan untuk merujuk penangguhan ini kepada ROS. Pada 20 April, surat Sisuat Agung UMNO kepada Ketua Pengarah MKN. Ya, pertemuan antara Sisuat Agung UMNO kita dengan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara juga diadakan. Kemudian surat Sisuat Agung UMNO kepada Ketua Pengarah KKN, pertemuan Sisuat Agung dengan Ketua Pengarah. Kemudian pada 10 Mei, surat jawapan daripada Ketua Pengarah dan KKN menyatakan tentang cadangan pemilihan secara maya di semua peringkat. Jika tidak boleh, harap ditangguhkan. Mereka mencadangkan, bukan kita tak nak. Bukan UMNO tak nak mengadakan pemilihan. Tapi sekarang ni dituduh bahawa seolah kita ada pimpinan tingkat 38 yang tak nak mengadakan. This is wrong. Kemudian surat Sisuat Agung UMNO kepada ROS pada 24 Mei. 2 Jun yang lalu, surat kepada ROS, daripada surat Ketua Pengarah ROS kepada Sisuat Agung UMNO. Dia kata Mesyuarat Agung Pertubuhan agak ditangguhkan ketika lockdown. Ini mereka yang suruh supaya UMNO menangguhkan. Bukan UMNO minta ditangguhkan, tidak. Kemudian pada 11 Jun, surat jawapan Timbalan Ketua Pengarah MKN juga mencadangkan pemilihan dibuat secara maya. Jika tidak boleh, maka perlu ditangguhkan. Dan pada 18 Jun, keputusan 52 daripada 56 ahli Majlis Tinggi UMNO secara resolusi, edaran berkeliling dan semuanya bersetuju untuk penangguhan. Kemudian pada 24 Jun, surat Sisuat Agung UMNO dihantar kepada ROS memaklumkan keputusan Majlis Tinggi UMNO. Dan 30 Jun, penggal mesyuarat pemilihan baru sepatutnya diadakan. Sepatutnya pada tanggal 30 Jun bermula. Tapi pada 7 Julai, mesyuarat MKT UMNO mengabsahkan keputusan Majlis Tinggi pada 18 Jun untuk penangguhan pemilihan. 19 Julai, Ketua Pengarah ROS tiada halangan tentang penangguhan. Jadi boleh ditangguhkan dulu. Jadi 30 Julai, surat Sisuat Agung UMNO kepada Ketua Pengarah ROS minta minit mesyuarat apa semua tu dihantar bersama dengan pekeliling. Pada 6 Ogos tiba-tiba surat Ketua Pengarah ROS menyatakan keputusan mesyuarat MKT mengenai penangguhan pemilihan tidak sah. Bukankah ada agenda? Bagaimanapun sekarang ni biarlah sebab kita UMNO pun bukan parti cak ayam dah. Kita pun ada juga pegawai-pegawai undang-undang. Biarlah lawyer-lawyer membuat keputusannya. Dan hari ini seorang lagi menteri mengambil keputusan, Ketua Pergerakan Wanita Datuk Dr. Norani Ahmad mengambil keputusan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Secara rasmi beliau mengatakan demi perjuangan parti, beliau menghormati keputusan parti dan beliau sebagai ibu. Dia kena ingat, dia walau beliau adalah Ketua Pergerakan Wanita, Ketua Pergerakan Wanita ini adalah ibu pada ahli UMNO. Dan kita harus menghormati dan mengucapkan terima kasih bahawa beliau menunjukkan sikap yang baik. Beliau tidak mementingkan jawatan, tidak mementingkan pendapatan sebagai menteri. Dia meletakkan jawatan memulai hari ini. Dan inilah sifat yang kita mahu kata dalam membuat keputusan. Kalau saya lihat hari ini, kalau tengoklah naib presiden kita, naib presiden UMNO, saudara Ismail Sabri, kerana jawatan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri lah. Dia pun mengadakan sidang akhbarnya. Dia panggillah semua ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang kononnya bersetuju untuk menyokong pimpinan Perikatan Nasional. Apa berlaku? Saya lihat satu benda yang amat memeranjatkan. Saya jangkakan apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri itu benar. Rupanya hari ini sudah tak betul. Perdana Menteri kata 40 ahli Parlimen menyokong beliau, tapi hari ini yang datang 21 orang. Siapa yang datang, saudara ya? Ini saya baca seseorang. Pertama sekali Datuk Ismail Sabri sendiri. Kemudian Datuk Mahathir Khalid yang kononnya dijanjikan jawatan menteri. Okeylah, tak kisahlah. 3, Syahidan Kasim. Keempat, Nazir Aziz.
yang balik daripada Paris semata-mata untuk memastikan sokongan terpulanglah. Kelima, Ismail Kuala Krau. Ini Ismail ni dia kalah jawatan ketua bahagian. Lawan dia ketua wanita terterap. Kemudian 7, Alimah Sadiq. 8, Masrah Yazid yang hari ini UMNO bahagian Kuala Kangsar akan mengambil tindakan terhadapnya. Jadi tak ada masalah untuk dia, tak ada, untuk akan datang memang tak ada lah. Tidak akan jadi calon lah. Sesuai lah dia berada di sana. Kemudian itu Masrah Yazid. 9, Tajuddin Rahman. Semua orang tahu apa masalah bila hadapi, terpulanglah. Saya tak mau mengungkitkan, itu peribadi masing-masing. Konon-konon mula tu bila dipecatkan jawatan daripada pengurusi prasarana, marah sangat-sangat. Tapi 2 hari lepas itu tiba-tiba SPRM memanggil dan melakukan siasatan apa semua tu. Kemudian tiba-tiba ada pula terlembek lah. Kita tak mau campur. Tapi rakyat dapat memerhati. Kamu dipecat daripada jawatan itu, tapi kamu boleh bersekongkol juga. What type of people you are? Konon-kononnya hebatlah. Nak pasti salah. Bagi saya minta maaf lah. Jauh panggang dari api lah. Kemudian Idris Yusof. Idris Yusof ni adalah pengurusi Felda. Memanglah dia cerita dia daripada dulu lagi jadi Menteri Pengajian Tinggi, dia sibuk dengan wakaf kemajuan tingginya. Di mana berada dah buat wakaf aja. Hari ini dia buat wakaf untuk Felda. Tapi tak tahulah sampai mana berjaya atau tidaknya. Dan jangan lupa bila tak dapat jadi menteri besar di Terengganu, teruk juga istana kena serang oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian Anwar Musa, semua orang tahu, tak payah saya nak sebut lagi. Saya malas nak sebut bertelagah. Dia 10 orang. Yang ke-11 ini Datuk Jalaluddin Alias daripada Negeri Sembilan. Yang ke-13 Datuk Hassan Arifin yang tak dapat jadi menteri dari dulu lagi. Kemudian 14 Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Pendidikan. Cuma yang memeranjatkan saya adalah saudara Sahar. Pada mulanya jiwanya kental tapi boleh cair kerana jawatan Timbalan Menteri Kewangan. Tak lama pun. Tak apalah Sahar, anda sudah memperlihatkan bibit-bibit bahawa anda bukanlah pemuda yang kental jiwanya, yang punya keprihatinan. Tak ada, minta maaf lah saudara Sahar. Setakat inilah. So saya harap Datuk Ashraf Wajidi dapat menilai dan pastikan anak-anak muda melihatlah. Jadi kalau bila meletakkan orang yang tidak mempunyai kekentalan jiwanya, inilah jadinya. Parti itu ke belakang. Yang pentingnya aku mesti Timbalan Menteri Kewangan. Kemudian siapa lagi? Yang ke-16 adalah Ahmad Hamzah. Ini orang nak pencen dah ni. Daripada Melaka. Kemudian saudara Salim Sharif daripada Jelebu, orang Jelebu. Kemudian saudara Zaidi, biasalah kita tahulah kan. Lain tak ada, dia bagi cadangan macam-macam lah. Nak baik daripada sakit apa semua, dia kata minum air ketum apa semua tu, tak tahulah. Saya suruh dia je toki ketum lah kalau gitu di Padang Besar. Kemudian yang ke-19 Wee Ka Siong, Presiden MCA. Tak apalah dah buat begitu. So ini memperada saya kata bibit-bibit perpecahan antara dalam Barisan Nasional. So warga MCA jangan marahlah kerana nanti tidak kita akan menurunkan. Cuma yang saya agak menghormati kerana Wijek Singh tak datang. Tapi disebut juga nama dia. Cuma kita tunggulah penafian dia. Wijek Singh dia sepatutnya dia kata dia tak nak bersama. Sebab itu dia tak ada hadir. Kemudian yang ke-21 ini yang dikatakan oleh Datuk Ismail Sabri menyokong Perikatan Nasional, iaitu Sarabanan. Tapah, tak apalah, cukup sampai di sini ajalah. Itulah nama-nama yang sebut. Kemudian ada pula lagi yang dikatakan tapi tak hadir. Kononnya menanda tangani SD, musim SD sekarang ni. Saudara, kalau saudara dapat jadi wakil rakyat, rupanya SD saudara mahal nilainya. Sebab nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri apa semua tu yang menentukan SD. Bukannya ditentukan oleh Parlimen. Kemudian 22 saudara Khairi Jamuddin. Dia tak datang hari ni. Dia tak datang tapi katanya dia setuju. Tapi saya tak tahu, tapi saya teringat because KJ pernah bercakap, Khairi Jamuddin dia kata kalau parti memutuskan beliau terpaksa keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional, dia akan letak jawatan. Itu kata KJ. Kemudian begitu juga ada Hambaba datang. Kemudian Syamuddin ni kita tahulah. Sekejap A, sekejap B, sekejap C, sekejap sana, sekejap sini. Kemudian saudara Muhammad Alamin. Muhammad Alamin ni saya terkejut. Sebab dia tak datang tapi disebut nama dia. Dan dia bersabar dah buat ketetapan bermukta.
Tapi sebut nama tak kisahlah. Kemudian Saudara Nizar dari Parit. Memanglah semangat orang Parit ni bila cuit aja dia bangkit, dia kata tak ada. Dia tak ada. Dia kata yang sign tu bukan, itu mau pertemuan aja. Dia kata saya tidak menyokong, dia kata. Itu saya kata semalam. Orang Parit ni jangan diusik Yop. Melenting dia mah. Jadi saya kata kalau gitu mana datangnya jumlahnya. Kemudian saudara Teguh Anak saya tak tahulah. Nantasino juga telah membuat sidang media. Dia kata dia menafikan bahawa dia menyokong. Apa yang ada dia kata adalah tanda tangan dia menghadiri satu majlis taklimat oleh Perdana Menteri. Jadi itu dijadikan alasan konon-kononnya menyokong. Saya tak sokong, dia kata. Kemudian begitu juga dengan saudara Aziz Rahim. Semalam saya dah bagi tahu dia takkan bersama. Dan Atta Kurup saya dapat jumpa dan beliau balik ke Sabah. Jadi dari jumlah 31, kalau tolak 5 tinggal 26 je. Jadi terima kasihlah Datuk Ismail Sabri kerana anda sudah mendedahkan realitinya bahawa apakah Perdana Menteri melakukan pembohongan. This is a big issue now. Sebab you mendedahkan itu keadaannya. Perdana Menteri kata dengan Adab Agung, tunjuk pada Agung, jumlahnya dapat 40 orang. Ini masalahnya. Dan sebenarnya saudara, ahli-ahli parlimen yang tidak bersama dengan Perikatan Nasional, saya sebut lagi. Pertama sekali, orang tak boleh dibeli. Pertama sekali, Presiden UMNO takkan dia boleh undur. Kedua, Datuk Seri Najib. Impossible. Walaupun semalam Datuk Ismail Sabri pergi ke rumah. Cubalah pujuk dan sebab tak ada, Datuk Najib dia kekal. Ketiga, yang bawa mula Tengku Razali Hamzah. Orang yang mencadangkan dari awal lagi tarik sokongan. Takkan boleh dibeli. Tak mampu mereka nak memujuk beliau. Keempat, Azalina. Jelas dia tak ada tadi dan dia memang akan menghantar surat peletakan jawatan. Cuma saya rasa dia melihat apakah dia kalau letak jawatan tu, sebab ini tak ada kena mengena dengan kerajaan. Ini soal speaker. Kalau letak jawatan nanti ganti orang lain pula. Lain pula. Jadi elok bagi saya biarlah Azalina kekal sebagai timbalan speaker. Tapi dia bukan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Sebab timbalan speaker ni satu soal yang lain. Kemudian saudara Datuk Ahmad Maslan. And then Datuk Samsul Nasrah, mana boleh beli lagi. Kemudian begitu juga dengan Datuk Jazlan, Datuk Nazlan, Wabi Ramli. Kemudian Datuk Norani dah telah pun hari ini dengan jelas menghantar surat peletakan jawatan sebagai Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi. Kemudian ada Abang Mukhtar, Tasir Umar, Datuk Seri Nizar, Aziz Rahim. Jadi kalau 114, tolak 14 orang daripada UMNO, tinggal 100 je lagi sekarang ni. Tinggal 100 orang saja. Kalau dikaut lagi lah, mungkin dah dapat sana sini. Boleh dapat ke untuk ada dalam 11 orang untuk menjelaskan bahawa keabsahannya. Jadi celah mana ni? Saya setuju apa saudara Isham Jalil dia kata, ni celah mana? Tan Sri Muhyiddin dia kata dia masih ada majoriti. Ini masalahnya. Jadi bagi saya sekarang ni, tadi bila Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa kita janganlah banyak berpolitik sebab kerajaan sekarang ni kalaulah berlaku sesuatu kerajaan ini tumbang, macam mana kita masih lagi sedang meneruskan usaha untuk memperbaiki atau memperbetulkan suasana, kita sedang berperang dengan COVID. Saya katakan bahawa kamu tunggu sampai September, hanya sebulan. Rakyat bagi peluang kamu setahun lebih daripada 1 tahun anda berada di anjung kuasa Putrajaya. Apa anda buat? Mampu ke dalam tempoh sebulan ini? Apakah anda ada tokat hikmat, tokat sakti? Dia kata jangan mengarut lah, jangan bagi alasan yang bukan-bukan. Aku belum sekarang ni, janganlah kita menderhaka pada Titah Agung. Pula dah seret pula istana dalam perbalan politik. Istana kata adakan segera persidangan parlimen. Agung tak kata bulan September. Tan Sri Muhyiddin saja yang kata bahawa dia sembah pada Agung untuk adakan bulan September. Agung tak ada kata bulan September. Agung permintaan Raja-Raja Melayu disegerakan persidangan parlimen. Jadi sekarang mereka putar belit, lalah kali nak seret pula istana pula dalam masalah. Mestilah saya bangkit dan menentang. Ini tak betul. Dan masalah sekarang ni, okeylah. Bolehkah kamu meyakin bulan September nanti kamu kekal? Kalau kamu kekal, kalau ini tiada keabsahan ni, tumbang juga. So kalau itu berlaku, macam mana? Rakyat dah memang tak mahu. Ahli-ahli parlimen yang mewakili UMNO, mereka pun seriau juga nak balik kawasan.
Jadi dalam keadaan sekarang ni lebih baik sekarang. Sebab itu saya kata sepatutnya dari dulu lagi. Daripada bulan tahun 2020 mula-mula dia dapat je pada menteri, lepas angkat sumpah terus buat ini undian keabsahan. Sepatutnya begitu. Ini tidak dilakukan. Dan berderik sampailah sekarang ni bila akhirnya UMNO pun dah kurang sabar, kita pun bawa lah usul dia tak percaya. Ini gambarannya saudara. Jadi bila mereka mengalihkan kononnya September lah, jangan buat sekarang. Kalau jatuh sekarang, ini tadi punya persidangan media tadi. Kalau jatuh sekarang kerajaan, sedangkan banyak lagi usaha-usaha sedang dilakukan untuk kita menangani masalah COVID. Hello brother, waktu dulu COVID dulu tu mula-mula kamu ambil alih dulu 300 je. Sekarang dah 20,000 sehari. Dah berjuta warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. You apakah ini yang anda masih menangani? Apakah cukup dengan suntikan vaksin? Sedangkan tak ada penjelasan. Yang kita tahu lain tak ada daripada sejak memerintah Kerajaan Perikatan Nasional tak habis-habis dengan politik. Itu saja, tak habis-habis, tak berhenti dan tidak ditangani. Ekonomi langsung. Bukan cukup saja dengan hanya bakul makanan, bukan cukup dengan rangsangan ekonomi konon-kononnya bagi 500, 1,000, 2,000. Itu bukan caranya. Kita nak tahu apa kehidupan. Sebab itu lagi nak drag sampai bulan September. Nak tengok berapa ramai lagi rakyat yang mati. Dan jangan bagi tahu kat saya bahawa you ada tongkat sakti yang berkemampuan untuk untuk mengubat vaksin ataupun mengubat COVID-19. Don't tell me you have all this. Minta maaf lah. Jadi boleh koyuk lah, jual koyuk pada orang kampung, tapi jangan jual koyuk pada warga UMNO. Warga UMNO ni dia lebih bijak daripada menteri yang ada sekarang lah. Sebab itu saya katakan bahawa jangan jual koyuk dengan ahli UMNO. Sebab ahli-ahli UMNO hari ini bukan ahli UMNO macam dulu 60 tahun dulu. Jangan. Jadi sebab itu saya katakan sekarang ni tak ada. Cerita yang you bawa juga tidak ada keabsahan. Brother, saya hilang hormat saya pada Datuk Ismail Sabri. Seorang sahabat saya ingatkan beliau sama-sama dengan saya dalam pergerakan pemuda dulu. Ingatkan jiwanya kentak. Tapi dengan cara memberi alasan begini, adalah satu alasan yang cukup dangkal. Bila dia kata tak boleh buat sekarang, kerana kalau kerajaan tumbang, masih lagi urusan untuk menangani masalah COVID, masalah ekonomi. Kita dah bagi selebih daripada setahun. You were given more than a year's a chance to do all sort of correction. Memerangi COVID-19, memperbetulkan ekonomi negara apa semua. Apa yang berlaku tak ada. Malahan apa yang kita lihat, COVID terus mencanak. Rakyat terus, ekonomi terus mengudum. Pasaran dari luar langsung tak ada. Pelabur-pelabur langsung tak ada. Pasaran saham terus mengudum. Dan lebih teruk lagi sekarang ni, nilai wang kita, mata wang kita yang tercorot. This are the thing yang kamu nak mengaku yang you have done something. Berapa lama lagi anda mau? Lepas September nanti besok, janganlah undi. Bagilah kita setahun lagi. Sampai bila? Nak tunggu sampai kucing bertanduk. Enough is enough. Kita sambung lagi malam esok. Saya jumpa, saya harap saudara tenangkan fikiran. Jangan kita izinkan pemikiran kita ini diganggu ataupun dikoyokkan oleh mereka yang pemimpin setengah masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.